Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Daniel bin Qadri 721124 ingin membentangkan serba sedikit tentang pengenalan konsep pemahaman identiti bangsa Malaysia. Okey, baiklah. Malaysia terkenal dengan negara majmuk yang berbilang kaum dan etnik yang kaya dengan kepelbagaian, keunikan budaya, kepercayaan dan gaya hidup. Ini amat sukar dilihat oleh negara lain akan kepelbagaian budaya dan etnik dalam sesebuah negara. Tetapi, terdapat di negara kita iaitu Malaysia. Kepelbagaian ini telah menjelaskan identiti bangsa Malaysia yang kita dapat fahami tentang sesuatu perkara. Contohnya, budaya masyarakat orang di Malaysia saling bantu-membantu di antara satu sama lain seperti semangat kemanusiaan yang menunjukkan orang Melayu memberikan bantuan kepada bangsa lain ketika berlaku bencana atau pandemik di negara kita. Oleh itu, pengenalan terhadap identiti bangsa Malaysia dapat diterjemahkan. Maka, wujudlah istilah bangsa yang mempunyai dua definisi secara umum. Yang pertama, asal keturunan dan mempunyai maksud yang serupa, dan yang kedua, kumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan. Okey, seterusnya adalah latar belakang tentang konsep pemahaman identiti bangsa Malaysia. Berdasarkan sejarah Malaysia, merupakan sebuah negara yang berasaskan kepada sistem kenegaraan Melayu. Sejarah sistem kenegaraan Melayu bermula dengan perkataan Melayu atau tanah Melayu itu sendiri yang bermaksud wilayah dan kepulauan di rantau ini. Hal ini kerana pada abad ke-6 hingga abad ke-10, perkataan Melayu adalah nama tempat dan bukannya nama khusus bagi rumpun bangsa. Oleh hal yang demikian, pada Ogos 1945, British telah memperkenalkan Malayan Union dan daripada itu, British mencipta satu istilah bernama Malayan dan Malaysian. Hal ini kerana untuk memudahkan urusan pentadbiran. Setelah wujudnya Malayan Union, British memperkenalkan pula Perlembagaan Malayan Union yang merupakan undang-undang berasaskan prinsip jus soli melalui kuatkuasa undang-undang secara kemasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abi bin Azhar ingin membentangkan objektif kajian dengan kaedah kajian. Objektif kajian ialah konsep pemahaman identiti bangsa Malaysia merupakan salah satu daripada tonggak bagi pembinaan negara bangsa Malaysia. Ia juga dilihat salah satu bentuk transformasi bagi yang berbentuk bangsa pelbagai kaum kepada pembentukan satu bangsa, satu Malaysia, iaitu bangsa Malaysia. Objektif ini juga bertujuan untuk membentuk generasi muda Malaysia yang global iaitu bertaraf antarabangsa dengan berpegang kepada konsep ciri-ciri kebangsaan. Hal ini untuk memperkasa bangsa yang utuh, berdaya asing dan berpegang kepada prinsip rukun negara. Kesinambungan konsep ciri-ciri kebangsaan adalah ramuan serta formula pentadbiran dalam proses negara maju wawasan 2050 bagi mengekalkan keutuhan negara yang cemerlang. Masyarakat majmuk di Malaysia perlu disatukan melalui satu Malaysia. Hubungan ini harus dipereratkan bagi jangka masa panjang demi mencapai objektif yang ditetapkan. Sehubungan itu, prinsip utama yang mendasari satu Malaysia adalah kebersamaan dan kekitaan dalam satu keluarga besar. Kaedah kajian. Kaedah kajian ialah kaedah yang dilakukan ialah mengurus pembentukan negara bangsa sebagai alat pengikat ahli penduduk negara Malaysia yang mesti diterima dan diakui. Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai penduduk pelbagai kaum. Jadi usaha untuk menyatupadukan kaum melalui proses pembinaan bangsa perlu dilaksanakan. Proses ini bertujuan menyedarkan bangsanya
warganya mengenai harga diri bangsa yang merdeka dan berdaulat serta mampu membangunkan sebuah negara yang maju. Oleh itu, usaha bersama oleh rakyat bagi meletakkan bangsa dan negara setaraf dengan bangsa dan negara maju yang lain. Namun, Malaysia tidak perlu meniru negara lain. Sebaliknya, menjadi sebuah negara membangun dalam acuannya sendiri. Maka tidak seharusnya menumpukan hanya satu dimensi sahaja semata-mata. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikram bin Syaiful Asghar, nombor metrik 72100133, akan membentangkan tentang masalah yang dihadapi sepanjang kajian. Untuk masalah yang dihadapi sepanjang kajian ini ialah kami perlu berbincang tentang kajian ini secara jarak jauh oleh kerana pandemik COVID-19 yang tidak membenarkan kami pelajar untuk pulang ke kampus. Selain itu, masalah di dalam kekangan masa disebabkan pelajar ada yang tidak pulang ke kampus dan berada di penempatan masing-masing. Sehubungan itu, ada juga setengah dari ahli kumpulan kami yang mempunyai jaringan internet yang sangat perlahan menyebabkan kajian ini terpaksa disiapkan secara perlahan dan satu persatu. Akhir sekali, kami tidak dapat menemu ramah orang sekeliling dan mengkaji tentang konsep pemahaman identiti bahasa Melayu di Malaysia. Oleh itu, kami memutuskan untuk mengambil data dan keratan akhbar di laman Sabang sebagai rujukan. Untuk hasil kajian pula, berikut adalah hasil kajian yang kami dapati di dalam tugasan ini. Yang pertama ialah kepribadian identiti bahasa Melayu yang terkenal dengan sikap lemah lembut dan berbudi bahasa. Jelas terpancar dalam proses pembentukan desta yang memerlukan sikap sabar, kekemasan, kehalusan dan ketelitian. Penyandang adat Istana Besar sering menanti Datuk Menteri Laksamana alias Zakaria berkata, penciptaan desta ini jelas menggambarkan daya kreativiti yang tinggi dalam masyarakat Melayu, iaitu bentuk desta yang dicipta oleh tukang Melayu bukan sahaja indah dipandang, tapi mempunyai nilai estetika yang dapat dibanggakan. Satu daripada simbol atau lambang yang terjelma daripada bentuk desta ini ialah kepahlawanan, dan sejak dahulu lagi pemakaian desta sudah dikaitkan dengan semangat kepahlawanan Melayu. Yang kedua, Melayu diikat agama. Menurut Perkara 160 Perlembagaan Malaysia, orang Melayu itu mestilah beragama Islam, mengamalkan adat budaya Melayu, bertutur menggunakan bahasa Melayu dan lahir sebelum Hari Merdeka, sama ada di Persekutuan atau Singapura, atau pada hari mereka telah bermastautin di Persekutuan atau Singapura. Tiba-tiba Perlembagaan Persekutuan telah mengikat Melayu dengan agama. Pelik tetapi benar. Pentakrifan ini berlaku ketika anak Melayu masih ramai belum sekolah, jauh sekali sampai ke universiti. Ini berlaku ketika belum wujud secara ampuh pemikir jati diri dan intelektual Melayu. Ini berlaku atas paksaan Inggeris. Yang ketiga, semangat patriotisme. Bangsa Melayu juga terkenal dengan semangat patriotisme yang tinggi, rela mempertahankan keselamatan dan maruah negara, apatah lagi jika sebuah negara itu adalah negara umat Islam. Pepatah pernah mengatakan, janganlah ada dalam kalangan kita yang bersikap mementingkan diri sendiri sehingga keharmonian dan kedaulatan di negara kita terancam retak dan hancur. Seterusnya, kesimpulan. Aspek sejarah membuktikan bahawa kewujudan negara Malaysia adalah seiring dengan pertapakan etnik Melayu serta etnik lain seperti etnik Cina dan India. Justru itu, pembentukan bangsa Malaysia perlu diselaraskan dengan keseimbangan kepentingan semua etnik agar perpaduan dan keharmonian negara kekal seadanya. Pembentukan bangsa Malaysia sukar dicapai selagi setiap kaum dan etnik gagal mendalami serta menerima nilai kepelbagaian yang wujud di negara ini. Malaysia adalah milik semua. Seterusnya, kita menjadi bangsa Malaysia bukan hanya memperjuangkan bangsa masing-masing dan menumpukan kepada isu-isu etnik masing-masing sahaja. Bahkan kita perlu saling menghormati semua etnik agar dapat hidup harmoni dalam masyarakat pelbagai bangsa.